Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengurusan emosi dan stres. Jadi kita lihat sekarang banyak guru-guru dan juga kakitangan yang mengalami stres dalam melakukan pekerjaan. Jadi di sini saya terangkan sedikit tentang pengurusan emosi dan stres. Okey, jika cikgu-cikgu dan juga kakitangan lihat pada gambar rajah ini, ada yang tersenyum dan ada yang senyum. Tapi kalau kita tengok gambar rajah tu semua banyak yang tidak senyum. Yang hanya senyum ialah yang berwarna kuning saja itu. Jadi kita anggapkan yang itu ialah kita dan bukan orang lain. Ini ialah memek muka yang biasa berlaku. Ada yang kelakar, ada yang gelak, ada yang cinta dan sebagainya. Banyak memek muka. Inilah ialah berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Yang ni cikgu cuba lihat gambar rajah ini, yang mana yang cikgu rasa bagi diri cikgu dan juga kaki tangan di sekolah ini. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang risau, ada yang macam hantu dan sebagainya. Okey, jadi ini ialah situasi kita seharian. Ada yang takut, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang bimbang, ada yang gembira. Ini ialah sedar suhu emosi anda. Jika tidak, orang lari dari kita, mengelak dari kita, melihat kita secara negatif. Tak guna berapa handalnya kita jika orang lari daripada kita. Apakah maksud stres atau tekanan? Tekanan merupakan tindak balas fizikal, fisiologikal dan psikologikal yang berlaku dalam diri seseorang yang berpunca atau diakibatkan oleh suasana yang dihadapi yang dianggap mengancam atau mencabar. Jadi tekanan kerja yang tinggi biasanya akan membawa ketidakpuasan bekerja, sikap suka mengelak dan pengabaian kerja. Jadi ini yang kita tidak mahu dalam suasana kerja pada hari ini. Tindak balas penyelesaian tekanan merangkumi tindak balas psikologikal, keletihan dan keburungan, fisiologikal, sakit kepala, tekanan darah tinggi atau hypertension, dan berkaitan sikap pengambilan alkohol, merokok, gaya hidup dan masalah tidur. Suasana kerja yang teruk menyumbang kepada faktor ketekanan dan seterusnya membawa kepada ketidakpuasan kerja dan keinginan untuk meninggalkan kerjaya. Jadi saya harap di sekolah ini tidak ada yang akan meninggalkan kerjaya kecuali untuk bersara saja. Tekanan kerja ditakdirkan sebagai reaksi fisiologi dan psikologi yang berlaku apabila seorang khususnya pekerja mengalami fenomena ketidakstabilan atau ketidakseimbangan di antara tahap permintaan yang dikena ke atas dirinya dengan keupayaan untuk memenuhi permintaan berkenaan. Ini berdasarkan WAP 1987. Jadi kalau kita bagi kerja, kadang-kadang dia tidak mampu untuk menyelesaikan kerja itu, ini akan menyebabkan dia tekanan kerja. Jadi sebab itulah dalam kita bekerja ni, kita hendaklah membahagi masa. Bruno 1990 pula menegaskan bahawa tekanan merupakan satu sistem desakan secara dalaman, organik atau psikologi yang menyebabkan ketidakselesaan. Ini bermakna apabila seorang itu mengalami tekanan dalam sebarang pekerjaan, sudah pastilah penipuan terhadap suatu bidang pekerjaan itu tidak dapat dilakukan. Jadi sebab itu dalam kita menjalankan kerja, mesti ada tekanan. Tapi adakah tekanan itu tinggi atau tekanan itu rendah? Menurut Murdoch dan Scotty, tekanan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena di mana ketidakpadanan di antara persepsi tuntutan atau desakan dengan persepsi keupayaan untuk menunaikannya telah berlaku. Dalam pada itu, jika terdapat jurang persepsi sedemikian, maka seseorang itu akan mengalami tekanan. Salver, Luber, Rossi dan Lewis 1994 menegaskan bahawa konsep tekanan dalam pekerjaan
dianggap sebagai satu aspek kritikal dan mempengaruhi ke atas aspek-aspek yang lain seperti kesihatan. Jadi sekarang kita lihat apakah punca-punca tekanan, iaitu mengikut Koppel 19+1 terdapat 6 punca stres. Pertama, tugas pengurusan. Jadi stres boleh berpunca daripada beban kerja yang terlalu banyak maupun sedikit, kekangan masa untuk menyelesaikan kerja, terpaksa bekerja untuk satu jangka masa yang panjang, sampai tidur pun 1 hari 2 jam dan kewajipan membuat suatu keputusan. Peranan pekerja iaitu guru, AKP dan sebagainya dibahagi kepada dua, iaitu konflik peranan dan kekaburan peranan. Jadi kita sebagai pekerja ni akan mengalami dua konflik, iaitu konflik peranan dan kekaburan peranan. Jadi menurut Faber, konflik peranan berlaku apabila permintaan yang tidak konsisten, tidak sepadan atau tidak sesuai diletakkan terhadap seseorang individu. Ia timbul jika seorang pekerja dalam suatu kerja tertentu dipisahkan oleh konflik antara permintaan kerjaya atau melakukan sesuatu tidak diminatinya atau tidak merakumi spesifikasi kerjanya. Manakala kekaburan peranan berlaku apabila seorang pekerja tidak mempunyai maklumat yang tepat dan lengkap mempunyai peranan kerjanya seperti objektif, hak-hak, kaedah, status, accountability, skop dan tanggungjawab kerjanya. Jadi saya minta maaf kerana bila saya convert daripada versi lama kepada versi baru, ada tulisan-tulisan yang menjadi tidak ada space. Suatu organisasi, ini yang ketiga. Suatu organisasi berkaitan dengan kebebasan individu, autonomi dan identitinya. Suatu dan iklim organisasi boleh menjadi satu punca stres kiranya berlaku masalah-masalah seperti terlibat dalam membuat keputusan, kekurangan konsultasi atau perundingan yang berkesan, kekurangan komunikasi yang efektif, politik dalam organisasi dan sebagainya. Ini ialah punca-punca stres. Prospek kerjaya, ketidakstabilan kerja, kekurangan jaminan kerja dan ketidaksuara kerja. Saya rasa bahagian ini jarang terlibat dengan guru-guru, cuma dari segi kenaikan pangkat, mungkin ada yang tak boleh naik pangkat cepat dan sebagainya. Penambahan gaji, kemungkinan gaji lambat bertambah dan sektor swasta kerajaan ni biasanya gaji kita taklah di sektor yang lain, status yang lebih tinggi dan cabaran kerja yang baru. Ketiadaan perkara-perkara ini boleh mendorong kepada timbulnya stres kerja yang tinggi. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal merujuk kepada hubungan antara majikan, subordinat dan rakan sekerja. Seperti dikatakan oleh para saintis, hubungan baik antara ahli-ahli dalam satu kumpulan kerja merupakan faktor utama yang menjamin kesihatan hidup maupun kesinambungan dan pembangunan organisasi. Sebaliknya, hubungan interpersonal yang tidak memuaskan boleh mencetuskan stres di tempat kerja. Masalah peribadi. Jadi banyak punca tekanan adalah menjurus ke arah kehidupan peribadi seorang pekerja, seperti masalah keluarga, masalah kewangan, konflik antara kepercayaan diri sendiri dan organisasi, serta konflik antara organisasi dan permintaan keluarga. Gejala stres pertama ialah prestasi kerja yang menurun. Yang kedua, semangat dan tenaga untuk bekerja menurun. Komunikasi dengan orang lain terganggu dan kemurungan. Itu ialah gejala-gejala stres. Cepat naik angin atau marah, mudah melenting, kurang potensi pemikiran yang bersifat kreatif dan kritis, mengambil keputusan secara mendadak, melakukan perkara selain kerja seharian seperti melepak. Kesan stres ke atas fikiran, mental dan emosi. Pertama, emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah, walaupun masalah yang kecil saja. Jadi kesan stres ke atas mental dan emosi. Itu emosi tidak boleh menyelesaikan masalah walaupun masalah yang kecil saja.
Yang kedua, rasa kecewa, cepat naik darah dan baran sehingga ke tahap menjerit-jerit. Rasa letih sepanjang masa, sukar fokus terhadap kerja yang dilakukan, mudah dan risau terhadap perkara-perkara kecil, rasa cemas kerana terasa ada kerja yang belum sempat diselesaikan, sering berimajinasi perkara-perkara buruk akan berlaku. Okey, di sini ada beberapa kes yang berkaitan dengan stres. Jadi boleh lihatlah. Pertama tentang Lai Sifon yang telah meninggal dunia kerana telah masa rumah tangga di Bukit Mentajan. Yang kedua, ini dari segi pendekatan kes pada tahun 2002 hingga 2012 meningkat 27%. Trend pembunuhan kanak-kanak, kita tengok di sini ada banyak trend pembunuhan kanak-kanak. Okey, ini adalah kes-kes jenayah kejahatan di Malaysia, Kimona Pendi pada 1993, pembunuhan Norita Sesudin 2003, pembunuhan Median Kenny On 2003, Atutia 2006, Nuriz Jazimi Jazlan 2007, Susilawati 2010. Ini semua kes-kes ini adalah akibat masalah emosi yang tidak dapat dikawal. Jadi persoalan kita berkaitan dengan ini, berapa banyak emosi anda rasa setiap hari? Adakah anda teruja, gembira, gairah, yakin, ceria, bertenaga? Adakah anda dikategori sebagai orang yang kerap mengalami pelbagai emosi? Adakah anda mengalami pelbagai emosi setiap hari? Atau adakah anda hanya mengalami sedikit? Jadi emosi mengikut Kamus Dewan Bahasa merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, marah, gembira dan lain-lain. Mengikut Oxford Evan Linder Dictionary 1995, emosi sebagai satu perasaan yang kuat dan pelbagai jenis seperti kasih sayang, keriangan, kebencian, ketakutan, cemburu, keseronokan atau gangguan. Emosi merupakan konsep pelbagai dimensi dan penaksiran boleh dibuat mengikut persepsi bahasa dan organisasi. Dari sudut bahasa, emosi berasal dari kata Latin iaitu emovere yang bererti keluar dan movere yang bermaksud gerak. Ia juga kerap didefinisikan sebagai perasaan atau feeling, pengaruh, efek, watak, disposition atau dan situasi mind, mood, More and Oxford 2002, Gardner 1985, George 1991. Kebanyakan sarjana psikologi membezakan bentuk emosi kepada dua jenis, perasaan emosi, feel emotion, dan persembahan emosi, display emosi. Justru itu, emosi merupakan satu ciri jiwa manusia yang mempamerkan perasaan yang kuat yang berpunca daripada psikologi mental seseorang, dan emosi boleh berlaku secara instintif bergantung pada sesuatu situasi. Emosi, suka, marah, sedih, takut, bimbang dan lain-lain, itu semua adalah berkaitan dengan emosi. Emosi yang positif iaitu suka, gembira, tenang, bahagia, ceria, kasih sayang, yakin, bersemangat, pasti, seronok, sensitif yang sesuai dengan situasi. Emosi positif meningkatkan kesejahteraan diri dalam jangka masa yang panjang. Emosi juga memberi kesan kepada sikap pekerja dan perlakuan mereka, dan beri kesan kepada kuasa bekerja, motivasi dan pembuat keputusan. Bagi emosi negatif, ia adalah sedih, risau, marah, murung, tertekan, dendam, dengki, cemburu, tersisih, rendah diri, takut,
kecewa, gelisah, muran, curiga, malu, bosan, sensitif, tidak bertempat dan lain-lain. Emosi negatif memberi kesan terhadap pekerjaan dan pekerja, tekanan perasaan, rungutan dan pencapaian diri yang rendah. Emosi negatif membawa kepada tekanan kerja dan kepuasan kerja yang rendah. Pandangan pekerja terhadap emosi. Ini ialah pandangan pekerja terhadap emosi. Kita sebagai pekerja pun kemungkinan akan memberi pandangan yang sama terhadap emosi. Kepentingan emosi. Kelangsungan hidup ataupun survival, emosi memberi isyarat apabila keperluan sebagai manusia biasa tidak dipenuhi, iaitu kesunyian, keperluan untuk berhubung dengan orang lain tidak dipenuhi, rasa takut, keperluan untuk rasa keselamatan tidak dipenuhi, diketepikan, keperluan diterima tidak dipenuhi. Membuat keputusan. Emosi menjadi punca maklumat yang berharga, membantu membuat keputusan. Kajian apabila sistem pembuangan emosi dalam otak terjejas atau rosak, manusia tidak peraya membuat keputusan walaupun yang mudah. Mengapa? Kerana dia tidak tahu bagaimana dia akan rasa tentang pilihannya. Itu dari segi membuat keputusan. Jadi kita di sekolah ni banyak akan membuat keputusan sendiri berbanding dengan orang lain. Membuat jangkaan atau meramal tingkah laku, predicting behavior, tingkah laku sendiri, tingkah laku orang lain, gembira, contohnya senyum, ketawa, melompat, tepuk tangan, itu ialah gembira. Sedih, menangis, merajuk bawah diri, takut, menggigil, sembunyi, cari perlindungan, marah, diam, mengamuk, genggam penumbuk, baling barang, memukul, mencarut, bimbang, kecewa dan juga tertekan. Apakah yang disebut atau dibuat? Ini ialah kaedah-kaedah seorang yang stres. Maki hamun, mencarut, menyindir, mengutuk, sinis, mengejek, tunjuk isyarat, lucah, memukul, menyampah, memberontak, mengamuk dan mengkritik. Menentukan batasan, boundary setting. Apabila rasa tidak selesa dengan perlakuan seseorang, emosi akan beri kita isyarat. Jika percaya dengan emosi dan yakin dapat menyatakan perasaan, maklumkan apa yang kita rasa tidak selesa, sebaik wujud rasa tidak selesa. Tindakan ini membantu kita menetapkan batasan untuk menjaga kesejahteraan, kesihatan fizikal dan juga mental. Jadi kita kena beri perhatian kepada kesihatan fizikal dan juga mental. Dari segi komunikasi, emosi membantu kita berkomunikasi dengan orang lain. Ekspresi wajah dapat menyampaikan maklumat tentang apa yang kita rasa pada waktu itu, iaitu sedih, tersinggung, perlukan pertolongan. Jika kita percaya membaca gerak tubuh atau isyarat, kita juga boleh membantu menunjukkan empati, menyebabkan mereka rasa difahami, penting dan ambil berat. Jadi komunikasi adalah sangat penting kita sebagai satu pasukan. Kegembiraan, happiness. Cara sebenar mengetahui yang kita gembira apabila kita rasa gembira. Apabila rasa gembira, kita rasa puas, selesa dan nikmat. Perasaan yang datang apabila keperluan emosi dipenuhi. Kaya, rumah besar, isteri cantik, suami kacak, pangkat tinggi tetapi masih rasa tidak gembira. Sebab emosi dan perasaan memberitahu bahawa masih ada yang kurang diperlukan. Lebih cepat mengenal emosi, lebih mudah untuk mengenal pasti apa lagi diperlukan untuk rasa gembira. Penyatuan, unity. Emosi mungkin punya utama menyatukan umat manusia, pelbagai agama, bangsa, budaya, pegangan politik. Emosi adalah universal, empati, belas kasihan, kerjasama, kemaafan. Bagaimana menguruskan emosi?
Semua manusia mengalami pelbagai emosi, suka atau tidak. Justru itu, kita tidak ada pilihan, perlu menguruskannya. Pengurusan emosi bukan bermakna menafikan kewujudan atau tidak mengendahnya, tetapi mengakuinya dan belajar mengawalnya. Menguruskan emosi, mengawal perasaan dan tindak balas atau reaksi, memilih bagaimana untuk bertindak balas kepada sesuatu atau kejadian dalam kehidupan seharian dengan cara tidak menakutkan diri sendiri dan mengancam orang lain. Mengenal pasti emosi, emosi positif atau emosi negatif. Jika keterlaluan menjejaskan kesejahteraan hidup, bersederhana dengan emosi. Mengenal pasti punca emosi terganggu, diri sendiri dari segi kesihatan, unfinished business, persekitaran, panas, sejuk, ruang kerja dan sempit. Pekerjaan, banyak kerja, gaji rendah, pegawai garan, urgent atau penting semua. Orang sekeliling punya radio kuat, kawan ponting, kerja berkira, sindir menyindir. Peristiwa yang dialami, trafik jam, bas lambat, anak tidak mahu ke sekolah, suami marah, isteri merajuk dan lain-lain. Maka, perlu bijak mengawal diri kalau terlajak buruk padanya. Kata-kata, mesej, makan, perbuatan dan juga tindakan. Mengapa terlajak akibat emosi? Tidak sengaja, tidak sedar sudah terlajak, tidak sensitif, tersalah uncat. Sengaja ingin memuaskan hati, balas dendam, hidup biar sedap dan seronok. Pengurusan emosi yang tidak efektif. Pertama, tertekan perasaan, iaitu marah, geram, sedih, benci. Yang kedua, wujudnya pergaduhan, perang mulut, seram fizikal. Yang ketiga, punah harapan, ingin melihat anak membesar, nak beli rumah, nak melancur dan lain-lain. Janji tak kesepayan, iaitu sehidup semati, menyulang kasih ke akhir hayat. Yang kelima, cetus perceraian, terlepas cakap, talak dan sebagainya. Yang keenam, anak-anak berantakan sesama sendiri. Yang ketujuh, tersisa badan, keganasan domestik, psikosomatik. Yang ke-8, murang kehidupan, itu fikiran tidak menentu dan karuan. Kaedah menangani emosi negatif dan stres. Cara mengatasi: pendekatan rohani, pendekatan psikologi, pendekatan individu atau organisasi. Pendekatan rohani itu bagi orang Islam, solat dengan kusud. Bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran adalah penawar bagi hati, bagi orang Islam, serta berzikir. Pendekatan psikologi, analogi beg diandaikan kepala kita sebagai beg yang banyak dipenuhi dengan pelbagai bahan dan berat. Bila dimasukkan terlampau banyak, oleh itu dalam fikiran kita tentu banyak perkara yang hendak difikirkan. Kita seharusnya berfikiran perkara yang penting saja dan buang perkara yang tidak penting dan utama. Kaedah relaksasi, bersenam ringan dari atas ke bawah selama 10 hingga 15 minit setiap hari, melonggarkan otot-otot yang regan. Kaedah imagery, rehatkan diri kita di kerusi malas, pejam mata dan bayangkan dalam fikiran kita tentang suatu tempat yang cantik yang pernah kita pergi dan bayangkan keindahan, kenikmatan dan menyenangkan kita. Kaedah tarikan nafas. Kaedah ini boleh dilakukan setiap masa di mana saja kita berada. Caranya dengan menarik nafas panjang masuk ke dalam paru-paru, terus menahannya seketika dan melepaskannya perlahan. Buatlah berapa kali dalam setiap hari. Ini kaedah yang paling mudah. Kita ada IQ, kaedah EQ. Profesor Daniel Goleman, University Harvard, dalam bukunya Emotional Intelligence, IQ yang tinggi belum tentu menjamin kejayaan jika dibandingkan dengan EQ. IQ menyumbangkan 20% dan EQ 80% dalam kejayaan. Bagi mengawal dan menangani masalah emosi yang negatif,
ialah dengan meningkatkan kejelasan emosi. Goleman 1990 menyatakan terdapat 5 dimensi utama perlu diri pendekanan, iaitu kesedaran diri, kawalan diri, motivasi, empati dan perhubungan sosial. Ini mengikut Thomas Stanley membuat tinjauan kepada 733 multi-millionaire di seluruh US. Mereka diminta membuat rating terhadap 30 faktor yang menyumbang kejayaan mereka. 5 faktor teratas ialah jujur dengan semua orang, mempunyai disiplin yang baik, bersama-sama dengan orang lain, mempunyai perasaangan yang menyokong, bekerja lebih kuat daripada orang lain. IQ menduduki tempat ke-21 dan hanya disetujui oleh 20% sampel sahaja. Peranan AI atau EQ dalam kehidupan seharian. Adaptation to life event pada life outcome. Di tengah-tengah dia emotional intelligence, AI ataupun EQ. Jadi life event itu peristiwa penting kehidupan, gangguan setiap hari, pendekatan setiap hari, lain-lain emosi berkaitan dengan maklumat, pelbagai peristiwa. Life outcome, kesihatan mental, kualiti perhubungan, kemajuan kerja, kemajuan sekolah dan kesihatan fizikal. Kesedaran memahami emosi diri, emotional self-awareness, kemampuan untuk mengenal pasti pelbagai emosi dan membezakan antara satu dengan yang lain, mengenali perasaan kita dan punca-punca perasaan tersebut. Ketidakupayaan untuk menyedari dan memahami emosi diri dikenali sebagai alexithymia, tidak mampu untuk meluahkan perasaan secara verbal. Kawalan diri. Mengawal diri dari segi percakapan, tindakan, pemikiran, sikap dan segala bentuk perlakuan. Kesemua ini berkaitan dengan keupayaan mengawal perasaan di dalam keadaan sukar yang mencabar kredibiliti dan kesabaran. Implikasi sebarang perkara yang boleh mewujudkan emosi negatif akan terbendung dengan elemen kawalan diri. Motivasi ialah dorongan dalaman seorang untuk melakukan sesuatu yang baik. Asas pertama ialah sikap positif untuk penambahbaikan diri. Asas kedua ialah minat melakukan sesuatu yang baik. Asas ketiga ialah usaha yang berterusan secara komitmen dalam melakukan sesuatu. Implikasinya menjadi sumber inspirasi untuk membina semangat, menguatkan diri, mengatasi masalah, menghadapi persaingan dan terus mencuba menghadapi masalah atau kekecewaan yang menjejaskan emosi. Emosi dan motivasi sentiasa berjalan seiringan. Malah, emosi memainkan peranan penting dalam kehidupan kita dan lebih lagi dalam peningkatan diri. Seringkali orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang tahu bagaimana untuk mengawal emosi mereka dan menggunakannya untuk manfaat mereka. Sebagai contoh, ahli sukan yang terbaik dapat bertenan semasa perlawanan, dan apabila mereka bertemu halangan, mereka biasanya akan segera kembali kepada matlamat mereka dan meneruskan motivasi mereka. Motif pembunuhan mendapat duit dan juga disebabkan kebencian atau emosi. Cinta akan memotivasikan seorang untuk terlibat dalam tindakan tertentu seperti men-SMS, menelefon, memberi hadiah dan juga mendirikan rumah tangga. Empati cuba memahami apa yang orang lain fikir atau rasa. Perasaan seorang mestilah selari dengan perasaan orang lain. Ianya berbeza dengan simpati. Perasaan belas kasihan saja tanpa cuba memahami perasaan orang lain. Wujud saling hormat menghormati semasa berinteraksi jika semua orang saling faham memahami. Perhubungan sosial melahirkan suasana persahabatan, kejiranan, bermasyarakat dan perhubungan di tempat kerja di mana saja secara harmoni. Seorang perlu menjaga hubungan baik dengan orang lain, jangan menyinggung perasaan orang lain dengan sengaja. Implikasinya, suasana harmoni tempat kerja membantu meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dengan interaksi berkesan di kalangan pekerja. Berdengar dengan berkesan. Berdengar dengan penuh tumpuan, pandang muka, tengok mata, perhatikan gerak badan, tunjukkan empati, angguk kepala dan memberi respon.
Komunikasi terbuka jangan hanya fokus kepada diri sendiri saja, beri peluang kepada orang lain untuk beri pandangan. Tanda-tanda komunikasi lemah, bercerita atau mendengar apa yang dikongsikan tidak semenuh hati atau tiada tindak balas, no respond. Komunikasi terbuka dengan bincang tentang apa yang saja topik dengan seorang, melahirkan fikiran, perasaan dan mendengar dengan ikhlas. Perbualan atau perbincangan mestilah berlandaskan kebenaran atau kejujuran. Elakkan beri tumpuan kepada kelemahan dan kesilapan kecil yang ada pada orang lain. Jangan sekali mengutuk atau memalukan orang lain atau rakan kita. Tawan hati mereka dengan pamerkan emosi yang sama terhadapnya suatu kejadian atau peristiwa. Empati, sama-sama gembira, sedih, terperanjat, benci, simpati dan lain-lain. Bina emosi positif. Bina emosi positif merupakan emosi yang akan mendorong kita untuk melakukan perkara yang baru, kerana kita akan menjadi lebih berani dengan emosi positif mendampingi kita. Emosi positif juga dapat membina modal insan yang cemerlang, kerana ia mendorong kita untuk melakukan yang lebih hebat, lebih lagi dengan keputusan yang lebih efektif dan hebat. Pendekatan individu atau organisasi, meluangkan masa bersama keluarga, bercuti ataupun hujung minggu, membincang bersama suami atau isteri, teman, rakan sekerja, ketua jawatan atau keluarga, berjumpa kaunselor, ustaz atau ustazah atau doktor untuk mendapatkan nasihat. Teknik-teknik lain, ekspreskan emosi dan perasaan kepada orang lain, benda, terapi air minuman, air wuduk, mandi, air jampi, berfikiran positif rasional pada diri orang lain pencipta, sangkaan baik pada sesuatu. Tip 10 emosi perlu dipupuk setiap hari, Tony Robbins. Pertama, cinta dan gairah. Yang kedua, perhargaan dan kesyukuran. Yang ketiga, rasa ingin tahu, maka anda boleh membesar dan belajar melalui kehidupan. Yang keempat, kegembiraan dan semangat. Yang kelima, penentuan. Yang keenam, fleksibiliti. Yang ketujuh, keyakinan melalui kuasa iman. Kelapan, keriangan. Terdapat perbezaan yang besar di dalam gembira dan menunjukkan ia di luar. Ia meningkatkan harga diri, membuat kehidupan dan keseronok yang lebih, sekaligus membuat orang lain gembira. Kesembilan, kesihatan. Jika anda tidak menjaga badan anda, ia sukar untuk menjaga emosi anda. Yang ke-10 ialah sumbangan. Kepelbagaian adalah asas agaran hidup. Mengikut Datuk Azhar, saya hanya mampu mengubah layar dan tian kapal layar, tetapi tidak mampu mengubah ombak dan angin. Terbukalah untuk berubah. Jadi, sekian saja untuk pengurusan stres pada hari ini. Jadi, pokok siantan tumbuh melata, tika berbunga jadi tarkan. Gembira beramah di pohon merimbun. Ilmu pinjaman Allah semata. Jika baik, kongsikan. Kiranya lemah, mohon diampun. Sekian, terima kasih.